Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 1 hari bulan 5 2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Surah 79, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 15 sehingga ayat 26 insya-Allah. 15 sampai 26, di mana dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang berada di Wadi Al-Muqaddas. Kemudian Allah perintahkan kepada Sayyidina Musa supaya pergi bertemu dengan bos besar pada masa itu, nama dia, gelaran dia Fir'aun. Kemudian Fir'aun, kesombongan dia, keangkuhan dia mengaku dia jadi Tuhan, maka Allah Ta'ala binasakan Fir'aun. Kemudian Allah bagi tahu bahawa semua cerita-cerita maklumat yang disampaikan itu sebagai pengajaran, ibrah liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi ibrah ataupun pengajaran bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada kitab pimpinan edisi Jawi, muka surat 1347 di bawah sekali itu. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir, terjemahan, tafsir ringkas, dan mencari 5 faedah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Balik kepada terjemahan ayat. Hal ataka hadisu Musa, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal Nabi Musa? Soalan berbentuk maklumat. Kita tengok kepada munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apa dia munasabah? Yang pertama, setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal kaum musyrik Mekah yang tidak percaya kepada akhirat, geng-geng Abu Jahal dengan Pak Abu Mekah
tak percaya kepada bangkit semula. Apa mati hidup balik? La, dia kata. Dan enggan beriman. Tak mau dia beriman. Maka mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda meneruskan perjuangannya menegakkan Islam dan menceritakan kepadanya perihal Nabi Musa alaihissalam yang juga telah mendapat tentangan keras dari Fir'aun dan kaumnya, tetapi akhirnya Nabi Musa menang, Fir'aun tenggelam dalam laut. Ini yang pertama. Yang kedua, Fir'aun kana aqwa min Quraisy. Fir'aun lebih kuat daripada Quraisy. Wa aktsara jam'an, lebih ramai pengikut dia, rakyat dia lebih ramai. Bala tentera dia lebih kuat, Quraisy itu lemah. Apabila dia lawan Musa, maka Allah Ta'ala ambil tindakan yang tegas, yang keras, iaitulah ditenggelamkan Fir'aun dalam laut Qalzum, mati daripada awal sehingga ke akhir tenteranya, tak ada siapa yang lepas. Maka datanglah soalan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi bertenang, sabar, bahawa kalau kamu didustai, dimarahi oleh puak Quraisy, jangan lupa Musa dulu daripada dah kena. Musa sudah pun kena. Maka Allah Ta'ala tanya, hal balagaka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Apa cerita dia? Biasanya bila dimari soalan ni, dia lebih kepada pemerhatian. Kita akan perhati, oh, apa dia jadi biasa, kamu tahu dah, dengar dah. Jadi kita akan buka telinga untuk nak mendengar apa yang nak disampaikan. Apa cerita dia? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ketika ia diseru oleh Tuhannya di Wadi Tua yang suci. Di mana di Wadi Tua ni? Di Mesir. Tanda belajar di Mesir. Dia panggil Wadi Tua, Wadi suci. Jadi apa makna tua? Apa makna tua? Tengok penjelasan dia. Tua Syekh ni kata tengok penjelasan Lafaz 53, jauh dah hujung. Baik. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir ini At-Tabari rahimahullah, ulama besar tafsir, dia kata ulama berbeza tentang tua tu, apa dia tua. Fil wadil muqaddas tua. Ada ulama tafsir kata ismul wadi. Di Bukit Tursena tu ada wadi situ, nama dia Tua. Ada ulama kata waktu nak jumpa dengan Allah Ta'ala itu ta'al arda hafian, dia kena pecah selipar. Ikhla'na alaika, buka seliparmu. Innaka bil wadil muqaddas Tua. Wa qala akharun, ada juga ulama tafsir kata annal wadi quddisa Tua ay marrataini. Mana dua kali dia punya tempat suci di situ. Jadi kita kata wallahu alam, yang pentingnya wadi itu di mana? Di Bukit Tursena. Nabi Musa berjalan dengan isteri dia. Mula-mula dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berjalan daripada Madian nak pergi ke Mesir, nak balik ke kampung asal dia lah. Madian tu kampung isteri dia, kampung mertua dia. Maka dia pergi. Kemudian dia dipanggil situ. Dalam surah Maryam ayat 52 Allah ceritakan, wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiya. Allah Ta'ala panggil dia di Tur, Bukit Tur di sebelah kanan. Dalam surah Taha ayat 11
Falamma ataha nudiya ya Musa. Bila Nabi Musa mari, dia panggil, "Hey Musa." Ayat 12. Inni ana rabbuka fakhla'na na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, buka kasut. Engkau berada di lembah suci. Ini perbezaan Bani Israel. Orang Yahudi dia kena buka selipar kalau nak munajat. Kita orang Islam tak. Tapi jangan dalam kata kapek ni. Contohnya awak pergi solat di Padang ke, mana-mananya yang bukan dalam masjid, kita pakai kasut, selipar kita tu bersih. Pastikan tak ada tai kucing bawah tu, tak ada tai ayam ke. Jadi kita boleh solat dengan kasut kita tu. Allahu Akbar. Mudah kan? Sini kita tak nampak sangat sebab orang Melayu ni berhalus dia orang Melayu ni. Nak maya agak kena ada sejadah lagi, kena ada kapek lagi, macam-macam. Tapi kalau tengok Arab maya, poli-poli Arab tu, dia maya dekat Masjid Haram tu dengan kasut dia ya. Heran orang Melayu kata, maya dengan kasut. Alah. Yahudi je tak boleh solat dengan kasut. Jadi bila Allah Taala panggil Musa, kamu berada di lembah suci di sini, Allah perintah Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Lalu diperintahkan padanya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezaliman. Melampau Fir'aun ni. Kenapa ada? Bukan sekadar dia bunuh orang Bani Israel, tapi dia juga mengaku jadi Tuhan. Sebab itulah orang kata, di antara permainan media ni main peranan besar. Nabi Musa waktu dia muda tu, dia berjalan dalam bandar Mesir, jumpa dengan kebeti, duk balah dengan orang kampung dia, orang Bani Israel. Nabi Musa dia tampar je, bukan nak bunuh pun, tapi oleh kerana power tangan dia kuat, main mati kawan tu. Jangan nak power kat sini. Kalau mari kuasa Musa di tangan awak, mati orang. Jangan duk gurau-gurau. Jadi Nabi Musa tersalah bunuh orang. Fir'aun bunuh Bani Israel, berapa ribu dah dia bunuh. Nabi Musa dia tak boleh bunuh. Tapi dia canangkan, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Musa, mu telah buat jenayah yang besar. Kita kata Fir'aun lupa, dia penjenayah utama sebab dia bunuh Bani Israel begitu banyak. Ini dia panggil peranan media, bermain-main dengan maklumat, dengan fakta. Duduk dia jaja sebab dia ada media, ada TV, ada radio. Jadi dia cerita orang percaya, oh Musa jahat, dia bunuh orang, tak ada masalah. Ini dia main permainan media. Ingat baik-baik. Allah kata Musa pergi jumpa Fir'aun dia. Panjang lagi dalam ayat lain, dalam surah Taha contohnya, dalam ayat lain Musa kata, ya Rabbi, macam mana aku nak jumpa Fir'aun, aku ada kesalahan dengan dia orang ni. Tersalah bunuh orang tadi, bunuh orang Fir'aun seorang. Tapi Allah kata pergilah, tak usah duk cakap banyaklah Musa, terima arahan je. Ringkas cerita, Musa pun pergi. Allah perintah Nabi Musa supaya bercakap lembut dengan Fir'aun, jangan duduk jekoh-jekoh, jangan. Tuhan kata apa? Faqul hal laka ila an tazakka, serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan diri dari kekufuran? Bos, tak, sebab Fir'aun ni pernah jaga Musa waktu kecil. Boleh juga kalau Musa nak panggil ayah pun. Tak, ayah, abah, boleh tak kalau kita bersihkan diri kita daripada syirik, daripada kotoran, dosa-dosa maksiat, daripada perkara yang tidak baik, eloklah. Ini dipanggil bahasa dakwah. Kalau kita pergi pak orang tak semaya, jangan bercakap pinggir. Bahasa jahiliah, bahasa jahil tu okey. Tak semaya, kafir mu ni, mengakar lah. Kita pergi, kita kata hal laka antusalli. Molek kalau kita pakat solat, mari kita pakat pergi masjid. Ini bahasa, penggunaan bahasa.
Sebab tu kadang-kadang penggunaan bahasa ni, bahasa lembut dengan bahasa kasar ni memberi makna lain, impak dia. Contohnya bahasa kita Melayu, jangan buang sampah merata-rata. Betul tak? Tapi bahasa negara lain, contohnya di Indonesia, dia tak kata. Dia kata eloknya sampah diletak di tempat dalam tong sampah. Eloknya. Comel bahasa. Kita ni backing. Jangan buat. Gitulah budak-budak. Eloknya pelajar-pelajar selepas mengaji, simpan Al-Quran baik-baik. Boleh faham? Hei budak, lepas maya jangan duduk kubai Al-Quran. Tak molek. Mana bahasa? Kasar. Itu dia panggil. Allah tengok, Allah ajar Nabi Musa bercakap lembut. Dalam ayat lain Tuhan kata faqula lahu qawlan layyinan, bercakap lembut dengan Firaun, jangan duk jerkah dia. Maka Musa bagi tawaran, halaka ila an tazakka. Firaun, pak cik, ayah, suka ke tidak kita pakat mensucikan diri daripada syirik? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan mahukah aku tunjuk padamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya. Nak ke tidak? Saya ni ada ilmu, boleh je saya ajar kepada ayah, kepada pak cik, cara-cara nak buat benda baik supaya Allah SWT tidak marah. Ini bahasa yang cukup lemah, cukup lunak, cukup lembut. Lepas dia bercakap, ayat 20, fa'arahul ayatal kubra. Setelah Nabi Musa sempurnakan perintah Tuhannya, cakap dah, dakwah dah disampaikan, Firaun tercengang-cengang, mari mana pula budak awal Musa ni? Alah, aku bela dia ambil dalam sungai, tak mati lemah ya. Mari jangan aku jadi rasul pula dah budak ni. Firaun kebingungan. Musa teruskan hujah. Bila Nabi Musa cakap, Firaun meminta bukti kebenaran. Musa, kalau awak betul, tunjuk bukti mu kuat. Mu betul. Firaun dia cabar sebab dia tahu Musa tak ada apa. Musa besar dalam rumah dia. Dia kata, tak ada apa Musa ni. Dia cabar. Dia tak tahu Musa pergi belajar lama dah. Maka Firaun cabar, kalau betul, tunjuk bukti. Fa'arahul ayatal kubra, maka Nabi Musa AS memperlihatkan pada Firaun akan mukjizat yang besar. Apa dia mukjizat dia? Nabi Musa ambil tongkat tangan dia tu, campur, naik ular. Bukan main king cobra ke apa, ular hok apa ni, hok orang takut tu. Bang kanyak Firaun. Bisa dia ni. Sudah Firaun duduk terkanyak itu, Musa tarik tangan dia, keluar cahaya. Dia kata, Allah kata fa'alqa asahu. Tengok dalam suratul A'raf ayat 106 sehingga 108. Fa'alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin. Campak tukak jadi ular besar tapi bergerak macam ular kecil. Biasa ular besar ni lemah, lembek belaka. Ular Musa ni lompat lalu. Keluar wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Keluar tangan dia cerah, jalan. Magic lah orang panggil. Magic lah. Firaun kata, patutnya Firaun beriman selalu, tengok, betul sungguh anak aku ni besar dah, tapi sombong. Tengok ayat 21, fakadzdzaba wa asa. Lalu Firaun mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepadanya. Tak mahu. Musa, mu tahu sebab apa? Sebab zaman Firaun ni orang main sihir kuat. Zaman Firaun masyhur dengan permainan sihir. Katanya ada 1000 ahli sihir dalam negara Mesir. 1000 ahli sihir. Dalam kitab Safwatut Tafasir kata 15,000 ahli sihir. Jadi maknanya satu fenomena lah.
Fenomena kalau Musa campur tokak lagu ni, tangan dia lagi ni, ini sihir ni. Sebab dalam kepala otak dia ahli sihir je yang ada magic. Dia tak ada bagi dia mukjizat, tidak ada. Tidak ada mukjizat. Apa jadi? Summa adbara yas'a. Fir'aun tengok bukti-bukti tak mau terima. Kemudian ia berpaling engkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa AS. Dia tak mau, marah pula dia. Tidak kata nak terima dah, dia pula marah. Dia pula berusaha untuk menyekat orang lain daripada menerima dakwah Musa. Tak betul Musa ni sihir ni, sihir. Fahasyara fanada. Lalu ia menghimpunkan orang-orang dan menyeru. Dia panggil rakyat dia semua, mari sini, nak tunjuk pada Musa kekuatan. Ini dia panggil perhimpunan raksasa. Buat perhimpunan besar-besar. Tak tahulah masa tu ada stadium ke tak ada ke. Nak perhimpunan dataran merdeka ke mana. Yang penting buat perhimpunan nak suruh Fir'aun, nak suruh Nabi Musa dengan Bani Israel nampak Fir'aun tu besar, hebat. Dia panggil. Fahasyara fanada. Mari belakang. Bila kumpul ramai orang, Fir'aun mula declare kejahatan dia. Dia kata apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Dengan berkata, lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru dengan berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Sudah. Mengaku jadi Tuhan pula muka Fir'aun ni. Dia terlupa ke dia tu tahi hidung ada, tahi mata ada, pergi buang air busung. Tak, mengaku jadi Tuhan. Allahu Akbar. Jadi bila Fir'aun jadi Tuhan, ni cerita ni tak usah tulis dah. Nama dia cerita Israiliyat. Israiliyat ni maknanya cerita ambil pada Bani Israel lah. Sama juga macam orang duk viral cerita kata ada orang kata Nabi Musa dijaga oleh Fir'aun, seorang lagi Musa, nama dia Musa Samiri, dijaga oleh malaikat. Itu cerita Israiliyat. Sepatutnya pendakwah semaklah dulu riwayat tu kalau nak cerita pun. Tapi oleh kerana kita suka membuat TikTok, menaikkan dia punya rating, orang tengok ramai, buatlah cerita pelik. Jadi bising lah. Jadi cerita Israiliyat kata Musa Samiri dijaga oleh malaikat. Musa bin Imran dijaga oleh Fir'aun. Jadi beriman. Ni cerita Israiliyat ni. Kita cerita ni supaya jemaah tahu. Katanya Bani Israel ni, dengar cerita. Fir'aun nak membodohkan Bani Israel. Dia bagi makan kacang full 40 hari kacang. Tak makan muka lain. Marah ni penjual full ni, rupanya kacang bodoh tu makan kuat-kuat. Makan kacang full. Akhir kali waktu dia beripu ramai-ramai dengan Fir'aun, orang Mesir ni lengan baju dia besar gitu, boleh masuk kepala dalam. Waktu dia ceramah, dia pegang lengan baju ni. Kum ni makna lengan baju. Dia pegang gini, ana rabbukum. Aku ni tuan kepada dia, lengan baju ni. Hak bodoh bawah tu, hak makan kacang kuat ni. Rabbukum maknanya Tuhan kamu. Sebenarnya dia dua kalimah, Rabb tuan, kum lengan baju. Tapi Fir'aun guna satu ayat, Rabbukum, makna aku ni Tuhan kamu. Jadi Bani Israel ada pengikut-pengikut dia, yang dah sudah diperbodohkan tadi, pakat sujud belakang dia. Itu cerita Israel. Yang pentingnya cerita betulnya Allah Ta'ala cerita. Allah kata Fir'aun panggil orang ramai, dia mendakwa dia Tuhan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi orang-orang yang pengikut-pengikut dia sujud pada Fir'aun. Apa jadi pelajar tengok. Selepas berlawan dengan Nabi Musa, lamalah berlawan. Mengikut dalam riwayat lain yang kita dah baca dulu, dia kata apa?
Nabi Musa berdoa supaya Fir'aun binasa. Di antara jarak di antara doa Nabi Musa AS sampai Fir'aun tenggelam dalam laut, berapa lama? 40 tahun masa. Kita ini pada penguasa yang zalim, ngenak kepada orang, dia bukan boleh hilang kompayakun gitu ya. 40 tahun Fir'aun baru hilang. Kalau zaman kita ini, kita nak suruh hilang lalu. Jangan bagi cepat. Kita ni ada tempoh masa. Ada yang 4 tahun, ada 5 tahun, ada kurang lagi, macam-macam. Jadi kena sabar. Bukan semua boleh buat benda dengan kompayakun. Bila Fir'aun sombong, apa jadi dengan dia? Tengok ayat 25. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah menyeksakan Fir'aun di akhirat dan dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Azab di dunia dengan apa? Tenggelam dalam laut. Dan di akhirat azab dia dalam api neraka, wal-iyazu billah. Ini gimana? Macam-macam lah Fir'aun, dia mengaku jadi Tuhan. Maka oleh kerana dia sombong, Allah Ta'ala tenggelamkan mayat dia, mati lemas. Kemudian Allah hantar balik mayat dia ke pantai. Kalau mati lemah, hilang gitu saja. Mungkin jadi pengikut dia kata, oh, kita punya Tuhan sudah bersembunyi duduk di mana-mana. Tapi nak tipu macam mana? Mayat Fir'aun balik semula ke laut. Nih, tu terguling, siapa tu? Oh, mati dia ni ya. Fir'aun mati. Lepas tu dia kata dia Tuhan. Jadi supaya manusia boleh tengok bukti dan boleh menjatuhkan hukum bahawa Fir'aun sudah mati. Allah Ta'ala tak hilangkan mayat dia. Patutnya hilang dari laut, ya, makan di ikan. Tak. Setelah kamu dengar cerita yang begitu panjang, kita dengar cerita kat saat ni, Fir'aun gini-gini, Allah kata apa? Penutup ayat ini, ayat yang ke-26. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran iktibar, yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi semua cerita-cerita yang Allah bawa kepada kita dalam Quran ini untuk apa pelajar? Untuk dijadikan iktibar dan pengajaran. Kita hak baca ni pun kena ambil iktibar lah, jangan duduk main baca cerita Fir'aun. Oh, cerita Fir'aun, lepas tu sengih-sengih suka senyak gitu. Tak. Ini dia panggil bahasa Al-Quran ni sangat mudah. Allah Ta'ala bagi pada kita ilmu yang kita boleh apa? Boleh belajar, boleh faham, dan kita boleh amal dengan dia, insya-Allah. Tamatlah perbincangan tafsir ayat ringkas-ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Tulis pelajar. 5 faedah yang kita nak cari dalam ayat ini. Faedah yang pertama, tulis al-faidatul ula. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Mau dengar tak cerita Musa ketika ia diseru di Wadi Al-Muqaddas, yang Wadi Tua, yang suci, yakni tanda ni pelajar, Inna Allah Ta'ala takallama, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa dengar kata-kata Allah. Nabi Musa dengar kata-kata Allah. Ada setengah mazhab ni dikatakan Allah Ta'ala berkata-kata, Musa dengar gitu ya. Ada yang mengatakan Nabi Musa dengar, sebagian dia dengar perkataan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala an-nida' la yakun illa sautan. Maknanya dia dengar dengan suara yang Allah Ta'ala perdengarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Samalah dengan Al-Quranul Karim. Boleh itu. Sama dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Allah Ta'ala beri pada Musa kitab Taurah. Dan Allah Ta'ala juga takallama bil Quran.
Allah Ta'ala berkata-kata dengan Al-Quran. Jadi kalau kita nak dengar Tuhan bercakap dengan kita, bacalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini menunjukkan kalamullah ghair makhluk. Ingat molek. Al-Quran ini kata-kata Allah bukannya makhluk. Ada kumpulan yang kata Quran ini makhluk. Ada. Mazhab Ibadi dan beberapa mazhab lain dia kata Quran ini kalam makhluk. Jadi kita Ahlussunnah kata Quran ini kalamullah. Al-Quranu kalamullah. Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Injil siapa? Mana kelah para doa ini? Injil turun siapa? Nabi Isa. Zabur Nabi Daud. Kena ingatlah kelah para doa ini. Kalau tidak kita hantar balik semula ke pasti. Nagih. No. Baik. Itu nombor 2. Yang kedua. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Musa, pergi jumpa Fir'aun sebab dia tu tagu. Dalam surah Taha, tanda pelajar, surah Taha ayat 43, Allah kata izhaba ila fir'aun. Izhaba, pergi kamu berdua. Jadi ulama tafsir kata tidak bercanggah ayat ini dengan ayat surah Taha 143. Sebab apa? Sebab waktu Allah perintah yang pertama, Nabi Musa pergi seorang je di Bukit Trosena. Nabi Musa pergi seorang. Dia tinggal isteri dia dalam gelap, dia pergi munajat. Allah kata izhab ila fir'aun. Kemudian Nabi Musa minta supaya hantar bersama dengan dia, fa arsil ma'iya akhi. Minta tolong, minta Allah Ta'ala, minta izin Allah Ta'ala lantik juga Harun adik-beradik dia, sebab Harun ni bercakap fasih, tidak gugup bila berdepan dengan Fir'aun, cakap petah, boleh berdebat. Maka mari ayat Taha, Allah kata izhaba, Allah dah luluskan permohonan Musa, gilah Musa dengan adik-beradikmu Harun jumpa dengan Fir'aun, faqula. Jadi kata dua orang. Maka itu dia panggil, sebab itulah kata orang di antara adik-beradik yang terbaik dalam dunia ini Nabi Musa AS dengan adik-beradik dia. Sebab bila Allah lantik dia jadi Nabi, jadi Rasul, dia minta Allah Ta'ala lantik siapa dia? Harun. Dengan kelayakan dia yang ada pada Harun untuk sesuai untuk berdepan dengan Fir'aun. Berbeza dengan adik-beradik Nabi Yusuf, nyepakat tahuk dalam telaga. Adik-beradik Musa dia aja. Timbul lagi soalan karut netizen, dia kata bukankah Nabi Musa juga mengamalkan nepotism, mengamalkan kroni? Kita kata bukan soal nepotism, soal kroni, ini soal kelayakan. Sebab Nabi Musa seorang dia bagi lantik, seorang dia pun tak tahu siapa. Hak dia tahunya adik-beradik dia ni fasih, ada kelayakan. Macam kita ni tu, maka latih adik-beradik ke, latih anak-anak menantu ke, tak layak pun lantik juga. Sebab apa? Sebab kedudukan. Itu lain. Jangan duduk banding, jangan duduk guna ayat Nabi Musa ni untuk nak mensucikan pelantikan yang kita buat kepada anak-anak dalam pentadbiran kerajaan. Itu lain. Sama juga bila orang nak minta jawatan, dia kata Nabi Yusuf minta ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku. Kita kata awak siapa? Yusuf siapa? Pandai dia guna ayat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ayat apa ni? Ayat ini tak bercanggah dengan ayat Taha. Mana di sini permulaan Taha telah dilantik dua beradik untuk pergi bertemu dengan Fir'aun. Yang ketiga, tanda pelajaran yang ketiga, Allah kata apa? Faqul hal laka ila an tazakka. Ayat Fir'aun, ayah, bos, pakcik memanggil agama yang sesuai dengan Musa.
Sebab Musa ni anak angkat dia. Mana kalau panggil ayah pula. Dia kata, eloklah kalau kita sucikan diri kita, tinggalkan dosa maksiat. Dengar ni, ulama tadabbur kata apa? Inna mukhatabatar ru'asa bil qawlil layyin. Kalau kita bercakap dengan pemimpin, bercakap dengan perkataan yang baik, lemah lembut. Kerana itu yang diajar oleh syarak, diajar oleh Al-Quran. Jangan duk pergi cekak pinggang, buat demonstrasi, turun. Turun. Jangan main. Budak-budak lah ni jangan main dah. Pakai baju kuning berguling tengah padang. Turun. Apa turun? Turun hujan. Dalam Islam ada kaedah sendiri. Kalau kita tak setuju, kita berdoa dengan Allah SWT, minta Tuhan tukar lain, dan dengan SOP yang cara-cara, bukan dengan cara yang dibuat oleh orang sekarang. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lembut. Tengok dia, bila kata bahasa, Nabi Musa guna halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nak ke tidak? Eloklah kalau kita pakat tinggalkan maksiat, dan saya akan tunjuk pada kamu jalan bagaimana cara nak beragama. Maka ulama tadabbur kata, ayat ini menunjukkan kepada ikhrajul kalam makhrajal ardi. Kita cakap guna bahasa memberi peluang, bukan arah. Jumpa orang besar, Tuan, Datuk, Tan Sri, Datuk Seri, Tun Tan, semua ni. Eloknya kalaulah kita minta isteri-isteri kita sebagai penguasa, sebagai penjaga agama, mintalah para isteri tutup aurat. Comel gitu. Jangan kata, kita ni sebagai orang tua, penjaga agama dalam negara ni, suruh isteri tutup aurat. Kalau tidak, ini amalan jahiliah. Dia panggil kasar. Sebab tu dia nak bahasa ard, bahasa elok. Kedua, dia guna ila antazakka. Kita nak bersihkan diri kita. Semua orang atas dunia ni nak bersihkan diri. Siapa tak nak? Tak nak. Yang ketiga, tazakka, maknanya kita sendiri bersihkan diri kita. Bukan kata saya mari nak mensucikan awak. Tak. Itu sombong nama dia. Saya mari nak ajar awak lah. Kita mari ni sama-sama untuk kita bertaubat, meninggalkan maksiat. Yang keempat, wa ahdiyaka, saya bersedia untuk menjadi penunjuk arah, pemandu, guide. Jadi kalau kita nak ajar orang satu benda, dia tanya, siapa dia nak tolong aku? Saya. Kita kena bersedia. Yang kelima, ila rabbika, dakwah saya ni ayah, bukan ajak suruh ta'assub pada saya, bukan nak suruh jadi follower saya, tapi saya nak ajak kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil uslub dakwah. Ada 5 cara. Bahasa tidak mengarah, lebih daripada memberi peluang, dan kita ajak dia bersih diri, bukan ajak suruh ikut kita. Yang kedua, dia sendiri yang nak bersihkan. Yang ketiga, kita kena sediakan badil. Kalau kata hak ni tak molek, mana hak molek? Mana yang baiknya? Manusia ni kena macam tu. Kerana itulah Allah Ta'ala bila haramkan zina, dihalalkan perkahwinan. Lorong yang sama. Allah Ta'ala haramkan riba, dihalalnya jual beli. Sama ya, caranya sama, tapi pelaksanaannya hak ni riba, hak ni tak riba. Yang ni haram zina, yang ni nikah halal. Alhamdulillah, itu bahasa. Yang keempat, tanda pelajar. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka, dan mahukah aku tunjuk padamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya. Ulama tadabbur kata apa? Yadullu ala anna ma'rifatallahi ta'ala muqaddamatun ala ta'atihi. Kita nak beramal, kena ada ilmu dulu, ada maklumat dulu. Li'annahu zakara al-hidayah. Dia kata, aku tunjuk jalan, mu akan takut pada Allah Ta'ala. Jadi kita sekarang ni, Imam Bukhari bawa dalam kitab dia, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita kena ada ilmu sebelum kita beramal. Ini ramai nak tengok sebahagian daripada masyarakat kita ni, dia suka pada benda baik,
Suka sangat kalau kita kata ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pakat nak belaka. Suka sangat bila kita kata kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang cara pelaksanaan tak betul. Oh, kami ni ikut sunnah ni. Nah, zikir ikut sunnah, tapi dalam bab pergaulan, dalam bab pakaian, ramai lagi yang tak tutup aurat. Oh, kalau nak kira tutup aurat, hok tak pakai stongan ni, dah waktu cakap kau naik lapuk lengan, penceramah tu. Penceramah wanita, selebriti. Masuk dari TV, oh tuan-tuan tu lengan pun apa? Aurat. Nah, ini semua ni panggil, masa itulah dalam ayat ni Tuhan kata, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjuk padamu jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kamu akan takut pada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahawa makrifah, belajar dulu, ilmu, kemudian amal. Satu. Dan ayat ini juga yadullu ala anal khasyata la takunu illa bil ma'rifah. Ayat ini juga kita tak akan takut pada Allah Taala kecuali kalau kita ada ilmu tentang Allah. Dalam surah tanda pelajar, dalam surah Fatir ayat 28 Allah kata, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut pada Allah Taala di kalangan manusia siapa dia? Ulama. Mana orang yang ada ilmu. Ni orang yang ada maklumat tak takut. Tahu halal haram, duk gomos itulah. Kan para pendakwah ni. Musim-musim perayaan ni pendakwah apa sengih-sengih juga. Duk sebarkan gambar bini, tak tutup aurat. Tutup pakai tudung dah. Tudung pun kecil. Stocking tak pakai. Akak apa ni nak buat dia panggil berapa hak jenis kalau gambar ni gini. Kau nak kalau ambil gambar ni gini. Oh, perok gini. Lengan bini nampak. Apa punya selebriti dakwah apa lagu ni? Hati-hati tuan-tuan. Ini semua perakak maut syaitan belakang. Yang duk main kita. Maka innama yakhshallah min ibadihul ulama. Sebab itulah Nabi kata man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Siapa dia takut dia akan berjalan. Siapa dia berjalan insya-Allah dia sampai. Maknanya kalau kita ni belajar, kita takut pada Allah Taala, kita akan laksanakan, kita akan belajar, kita akan beramal, kita tak akan langgar SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini Allah Taala kumpul di antara at-tazkiyah, tanda pelajar. 3 komponen kena ada. Tazkiyah, mana kita bersihkan diri kita. Dengan apa? Tinggalkan maksiat. Yang kedua, al-huda, kena ada petunjuk. Nak buat benda baik, kena ikut SOP. SOP dia apa? Ikut Quran, ikut hadis Nabi SAW, ikut sunnah yang digariskan oleh para ulama. Kalau kita baca Quran dengan hadis, mungkin kita tak faham. Tapi bila ulama hurai, kita faham. Ini penting. Yang ketiga, dia panggil al-khasyah. Barulah kita datang takut. Takut, baru boleh. Mana kena ada ilmu, bersihkan diri, ada ilmu, dan barulah mari sifat takut. Kerana itulah masyhur daripada kata-kata Ibnu Mas'ud, kam min muridil khairi lam yusibahu. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa jalan. Dia nak benda baik, pergi jumpa hak tarekat pelik-pelik. Hak semaya, hak apa ni zikir, cabut payah dia punya kuat zikir, piu-piu. Ngaji tak mau. Semua benda dia tok syekh dia belakang. Hak tok syekh kata tu macam wahyu. Ini sesat. Ingat baiklah kita. Jadi kita kena belajar ilmu tentang ini. Ayat yang terakhir tulis pelajar, faedah yang kelima, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Membacalah Quran, baca hadis, dengar cerita Nabi Musa berlawan dengan Firaun, dengar cerita Nabi Ibrahim lawan dengan Namrus, dengar cerita kaum Ad, kaum Samud, Quraisy, dengar cerita. Tapi kalau tidak ambil iktibar pengajaran, maka kita tak akan dapat faedah daripada Al-Quran. Maka Tuhan kata, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Semua hak cerita-cerita aku beri pada kamu ini akan mengaji ibrah, pengajaran kepada orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita para pelajar sekalian, ayat-ayat yang kita baca, ilmu yang kita belajar mesti menjadi ibrah, pengajaran kepada kita. Kata di para ulama, manusia yang bahagia, tulis ni pelajar, as-sa'idu
liman itta'aza bi ghairihi. Manusia yang bahagia, manusia yang mengambil pengajaran daripada kerusakan orang lain. Mana kita tengok orang lain binasa, sebab apa? Dia maksiat, kita jangan buat maksiat. Hatta kita dengan guru kita. Nah, kita belajar guru banyak. Ada guru, kalau dia belajar kita suka. Ada tak? Suka, dia cara dia ajar kita faham. Ada guru kalau dia ngajar kita ngatuk. Cakap seorang, tengok ke dinding, ada. Cikgu tengok dinding, tak tengok anak murid, ada juga. Dia ngajar, sengih dia seorang, kita tak tahu mana. Jadi kita belajar. Jangan ambil kesalahan dia buat salah kita tak suka, jangan buat. Wasyaqiyu, dengar ni. Manusia yang tak baik, manusia yang belaka, manusia yang celaka, manusia yang orang jadikan dia sebagai pengajaran. Mu jangan buat gini supaya dia tu. Jangan. Mu jangan jadi macam dia tu. Jadi orang tu menjadi contoh buruk pada masyarakat. Orang kata, mu jangan buat macam dia tu belajar malah, derhaka kepada guru, derhaka dari bapa, tak solat. Jadi mana orang yang bahagia, orang jadikan dia orang yang dapat mengambil pengajaran daripada kerusakan orang lain. Manusia yang celaka, dia tu menjadi pengajaran kepada orang lain. Faham tu? Manusia celaka siapa? Manusia yang orang jadikan dia sebagai pengajaran. Mu jangan jadi macam budak tu, malah penipu, macam-macam orang tuduh dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah tamatlah kita 5 faedah. Kita akan sambung dalam siri akan datang bermula ayat 27 sehingga ayat, tengoklah sama ada 33 ataupun ayat 41. Ready, bersedia? 33 ayat atau 41. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.